Di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur Alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah. Menggunakan kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat sebagai hari ilmu di Manis FM. Setiap jam 6 petang kita akan bersama-sama menimba ilmu pengetahuan dalam soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insya-Allah untuk pengajian kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi petang ini akan memulai pembicaraan dalam hukum hakam pekoh. Kitab Safinatun Najah fi ilmil fiqhi. Jadi kitab Safinatun Najah ni kitab pekoh. Jadi insya-Allah untuk petang ini akan memulai membicarakan berkaitan dengan hukum pekoh. Sebelum daripada membicarakan berkaitan hukum pekoh dalam kitab Safinatun Najah ini, memulai pembicaraan berkaitan dengan rukun Islam dan juga rukun iman. Kemudian disusuli dengan makna kalimatut tauhid la ilaha illallah. Barulah pergi kepada pembicaraan hukum pekoh. Bicara rukun Islam, bicara rukun iman, bicara makna kalimatut tauhid la ilaha illallah. Yang mana sebelum membicarakan berkaitan hukum hakam pekoh, bab iman, bab akidah kena beres molek. Kemudian kalimatut tauhid la ilaha illallah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat, pada perbuatan kena beres molek. Kalau pembicaraan berkaitan dengan iman, terutama rukun iman yang keenam, qada dan qadar tidak beres. Sebaliknya berpegang dengan akidah yang terpesong, pekoh comel macam mana sekalipun, hati ikhlas macam mana sekalipun, amal ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berpegang dengan akidah yang terpesong, terutama pada pembicaraan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, termasuk pegangan yang terpesong mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyengutukan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Jadi sidang pendengar ambil moleklah pembicaraan terdahulu. Pembicaraan qada dan qadar. Slot Talaki Safinatun Najah 30 slot, 30 siri. Yang mana telah di-share dalam Facebook Manis FM 30 slot, 30 siri itu. Yang mana sidang pendengar seeloknya ambil sipam molek. Boleh ulang dengar, kemudian boleh kongsikan dengan keluarga, kongsikan dengan kawan-kawan. Hak pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala
Kemudian pergi pula kepada kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Agama yang suci yang kita anuti adalah agama tauhid. Agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, terutama pada perbuatan. Berpegang keesaan Allah pada perbuatan dengan makna semua perbuatan yang berlaku ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dengan bahawa selain daripada Allah, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbuatan. Sama ada makhluk tu makhluk yang paling besar, para malaikat, makhluk yang paling mulia, para anbiya, para malaikat, para anbiya, para nabi, ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak ada perbuatan. Yang berlaku pada malaikat, yang berlaku pada para anbiya alaihimussalatu wassalam, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Yang kita bicara rukun iman yang keenam adalah pergi kepada qadar. Walaupun pegangan Ahlussunnah wal Jamaah wajib berpegang hamba ni manusia, jin dan malaikat, ada pilihan dan ada perbuatan, tetapi pada hakiki sebenar-benarnya diri pilihan dan diri perbuatan hamba adalah tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilih hamba, perbuatan Allah sahaja. Bukan pilih hamba sahaja perbuatan Allah. Terdetik di hati pun ianya Allah yang buat. Bukan hanya usaha gerak dia melakukan satu-satu pekerjaan, ianya perbuatan Allah. Berkelip mata yang kita tidak menyadari, bergerak nadi sepanjang masa, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan pada perbuatan tu pegangan kita. Iman akidah kita kena mati molek, kena kejap molek, kena mantap molek sampai tahap tahqiq. Tahqiq ni jelas nyata berkaitan dengan qada dan qadar, jelas nyata berkaitan keesaan Allah pada perbuatan. Sampai peringkat boleh membezakan manakah i'tiqad yang suci, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dengan i'tiqad ahli bid'ah. I'tiqad mereka-mereka yang terpesong, golongan-golongan Mu'tazilah contohnya, boleh membezakan. Siapa sekalipun yang bicara berkaitan dengan i'tiqad, walaupun yang membicarakan berkaitan dengan i'tiqad ni orang baru sangat, kita kata ustaz baru sangat, ustaz muda sangat, baru pertama kali kita dengar dia mengajar. Dia mengajar, kita pun tengok, boleh kedok budak ni, muda sangat ni, budak sangat ni nak mengajar ni ilmu tauhid, ilmu yang paling besar sekali ni. Maknanya, tak berapa ni. Mungkin rasa macam, ya kedok. Apabila ustaz yang kata baru, muda saat ni, dia membicarakan, kita jelas, itulah pegangan sebenar. Maknanya nampak je budak, nampak je baru, tapi kemah pengejaran akidah dia. Maknanya walaupun kita mula-mula tu mungkin rasa macam ya tak ya, mana kita boleh membezakan. Itu pengajian kita dalam ilmu tauhid, ilmu akidah. Mari siapa sekalipun, walaupun orang tu yang disanjung, yang diangkat, public figure kita panggil, orang yang diikuti oleh ribuan manusia sekalipun, tetapi apabila membicarakan dalam bab pegangan, tiba-tiba pembicaraan bab pegangan tu terpesong daripada pegangan yang sebenar. Siapa sekalipun dia, kita tahqiq jelas dan boleh membezakan bahawa apa yang dibicarakan tadi tu, itu pegangan yang salah. Walaupun yang membicara tu
orang yang terkemuka sekalipun, yang sangat dikenali sekalipun. Boleh sampai tahap tu. Dengar, mula-mula tak agak, comel pembicaraan dia. Dengar daripada orang-orang berkenaan, salah tu. Jelas mana pegangan yang betul, pegangan ahli sunnah jemaah. Mana pegangan yang salah, pegangan ahli bid'ah. Jelas boleh membezakan. Barulah lulus fardu ain mengaji ilmu tauhid. Ni sedang pendengar kena sampai tahap ni lah. Kena ulang dengar sampai peringkat boleh membezakan. Kalau kita cakap Terengganu, boleh cekoh antara pegangan yang sebenar dan pegangan yang tidak sebenar. Kemudian kita boleh bezalah mana pegangan yang sebenar, mana pegangan tidak sebenar. Huraikan. Tidak sebenar tu macam mana? Huraikan. Kata tidak sebenar tu macam mana? Huraikan. Boleh menghuraikan hak pengajaran yang tidak sebenar tu, tu ilmu fardu kifayah. Itu ilmu fardu kifayah. Bukan fardu ain. Salah. Salah macam mana? Cuba kamu cerita. Pandai-pandai kamu salah. Minta maaf lah. Saya nak cerita tak pandai. Tapi salah. Pandai kata salah. Cerita tak pandai. Tahu salah. Tapi nak hurah salah di mana saya tak pandai. Maknanya, luluh ilmu fardu ain. Sebab boleh membezakan mana yang betul, mana yang salah. Tetapi tidak ada ilmu fardu kifayah. Iaitu boleh menghuraikan, boleh menjelaskan dan boleh mematikan pengajaran yang salah tadi. Tapi kalau dah orang lebih ni betul juga barangkali, maknanya tak boleh membezakan mana pegang yang sebenar, mana pegang tidak sebenar, mana fardu ain tak luluh. Ni ambil peluang molek sidang pendengar dengan umpama slot talaki Safinatun Najah ketika membicarakan berkaitan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan membicarakan berkaitan keesaan Allah pada perbuatan sebelum memulai pembicaraan berkaitan dengan hukum hakam fiqh. Yang mana sidang pendengar sekarang ni, satu, pengajaran-pengajaran yang terpesong daripada jalanan yang sebenar bab qada dan qadar. Jalanan-jalanan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Kemudian timbul pula ajaran-ajaran yang sebaliknya mudah-mudah mensyirikkan mereka yang mentauhidkan Allah dan mengkufurkan mereka yang beriman. Ini satu pula. Ada jalanan yang bawa tu memang betul-betul mensyirikkan Allah. Pegangan yang salah. Ada pula jalanan sekarang, pegangan tu betul, pegangan tu tak salah, imannya sah, tauhidnya betul, tiba-tiba dikufurkan mereka yang beriman, disyirikkan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ni dua perkara di sini sedang pendengar kena ambil perhatian molek. Kita ni oleh kerana dalam radio Mani FM, kemudian dalam live FB Mani FM, saya tuju kepada sidang pendengar. Tapi hak ni lebih laginya kena ambil perhatian adalah pihak-pihak berkuasa agama. Kena ambil perhatian molek. Pihak-pihak masjid yang jemput pengkuliah kena ambil perhatian molek. Hak saya ni tuju kepada sidang pendengar lah. Hak dalam radio, dalam FB Mani FM. Tapi yang lebih laginya, pihak berkuasa agama kena ambil perhatian molek, kena ambil peranan molek. Kalau timbul pengajaran-pengajaran yang salah, sama ada pengajaran yang mensyirikkan Allah pada perbuatan contohnya, ataupun yang mudah-mudah mensyirikkan mereka-mereka yang sebenarnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pihak berkuasa agama kena pantau molek, sebab itu tugas mereka. Kemudian pihak masjid pun sama juga. Nak atur program kuliah, kena perhati molek. Jangan hanya setakat boleh mengadakan majlis ilmu sahaja. Pihak masjid kena perhati molek. Kemudian kita ni semua
yang tak ada telinga di masjid, di surau contohnya, pun sama juga kena ambil perhatian molek. Timbul sekarang memang ajaran yang betul-betul terpesong daripada pegangan ahli sunnah jemaah dalam bab qada dan qadar ada, yang jelas mensyirikkan Allah pada perbuatan contohnya pun ada. Dan ada juga yang qada dan qadar bab imannya comel, benar-benar mentauhidkan Allah pada perbuatan, tetapi dengan mudah-mudah mengkufurkan orang yang beriman, dengan mudah-mudah mensyirikkan mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana saya sudah bicara berulang kali dan tekan pada masa membicara qada dan qadar. Di antaranya pengajaran yang salah, belajar dari guru yang salah, guru yang tidak berguru, hanya kerana bercakap asbab terus dikufurkan. Kafir kamu cakap makhluk. Jadi mengkafirkan orang mukmin yang lain. Man kaffara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, sesungguhnya dia telah jatuh kafir. Ini kena ingat baik. Hanya percakapan asbab, dalam Al-Quran pun menyandarkan pada asbab, dalam hadis Nabi pun menyandarkan pada asbab, dalam kitab-kitab fiqh yang kita bicara nanti pun akan menyandarkan kepada asbab, dan percakapan harian kita pun memang menyandarkan pada asbab. Memang tidak salah, jauh sama sekali kepada kufur dan syirik. Jauh sama sekali percakapan asbab nak jadi kufur, jauh sama sekali nak jadi syirik. Percakapan asbab, makan nasi maka kenyang, minum air maka hilang dahaga, makan obat jadi sembuh, sihat, alhamdulillah. Itu semua percakapan asbab yang jauh sama sekali nak jadi kufur dan jauh sama sekali mensyirikkan Allah pada perbuatan. Itu hanya percakapan isnad majazi. Memang tidak salah. Ni kena ingat baik. Tidak salah tiba-tiba dikafirkan. Bayangkan pengajian yang sangat salah, guru yang sangat salah, guru yang tidak berguru. Bila bercakap, kamu berpeganglah tu sebab kamu bercakap. Tidak. Kita orang Islam yang beriman. Bercakap hanyalah bercakap asbab, kira pada hukum adah. Tu kena ngajilah. Hukum akal ada 3, hukum adah ada 3, hukum syarak ada 3. Tu ngaji molek. Apa dia hukum adah? Contohnya, makan banyak, wajib kenyang, mesti kenyang, pasti kenyang, sahih kenyang. Allah, gitu benar. Lah. Kan yang mengenyangkan tu Allah Ta'ala, itu hukum syarak pegangan. Yang kamu kata tadi makan banyak, wajib kenyang, wajib adah. Hukum akal harus kenyang. Hukum syarak kita berpegang yang mengenyangkan adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cakap hukum adah, tidak salah. Tu ingat molek tu. Hanya percakapan asbab dihukumkan kafir, dihukumkan syirik. Begitu juga terkadang oleh kerana hati orang awam ni, dia memanglah tidak rasa pun af'alullah. Tak mari di hati pun perbuatan Allah. Hak ada di hatinya asbab je lah. Yakin kepada asbab lah. Apabila belajar tinggi, kelulusan tinggi, maka yakinlah di hati cerah masa depan. Sebab apa? Sebab mudah cari kerja. Allah yakin kepada si J gitu. Yakin pada makhluk. Tu orang awam. Hati sangat bergantung pada asbab. Tapi pegangan tetap. Rezeki adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yakin kepada kelulusan si J, itu orang awam. Apabila makan gaji molek dah, maka hati pun rasa yakin dah masa depan cerah. Itu orang awam. Tengok duit dalam bank, banyak duit dalam banknya. Yakin dia di hati masa tua tak susah. Itu orang awam, tak ada salahnya. Mana bukan kata orang ada kedudukan, orang awam biasa. Tidak ada salah dengan makna bukan iman dia jadi kufur, tidak. Tapi orang yang tak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yelah kita ni, contoh. Dalam dompet duit kita, ketika duit dalam dompet tu banyak, dengan ketika duit dalam dompet tu sikit, macam mana perasaan hati kita? Kalau duit dalam dompet kita banyak, yakin kita. Ambillah barang-barang mana sekalipun. Ambillah mana-mana pun. Yakin kitanya. Nak tunjuk, nak hot tu, ambil. Nak oning, ambil. Sebab apa? Sebab dalam dompet itu duit banyak. Sekarang ni bukan dalam dompet duit banyak. Dia pakai kad sekarang ni. Jadi dalam bank duit banyak. Dalam dompet duit tak ada. Tapi dalam bank duit banyak, sekarang ni pakai kad. Ambillah nak hot mana pun. Bayangkan kalau dalam bank duit tak apa nak ada. Dalam poket pun duit tak apa nak ada. Macam mana hati? Nak beli satu-satu barang, tengok harga. Nak beli satu-satu tengok harga. Lepas tu mikir, cukup tak lagi duit ni. Takut sebab apa? Takut nanti sampai di kaunter bayar tu kena letak balik atas rak. Malu jadinya sebab tak cukup duit. Tapi kalau duit banyak macam mana? Yakin ketika berbelanja. Dipanggil apa tu? Yakin kepada makhluk, yakin kepada duit. Itu orang awam. Syirik ke? Tidak gitu. Jadi kufur ke? Tidak gitu. Ni contoh samalah juga ni. Kita bawa kereta, minyak banyak. Macam mana hati? Yakin. Pecuklah macam mana pun, minyak banyak. Cuba kalau minyak tu nak habis dah. Minyak nak habis dah. Selesai minyak, jauh lagi. Macam mana hati? Runsing, bimbang, takut ke tak? Runsing, bimbang, takut. Kenapa? Kerana minyak nak habis. Nanti kereta mati tengah jalan. Kereta bergerak ke, kereta mati ke, bukan minyak yang buat. Semua tu perbuatan Allah. Tapi minyak tak ada ni. Minyak tak ada pun. Kalau Allah nak menjadikan bergerak je lah. Sebab bergerak kereta kerana perbuatan Allah. Bukan kerana minyak. Allah tak ada minyak, mati tengah jalan, malu. Mana apa ni? Bergantung kepada sebab. Itu orang awam. Tak jadi kupur, tak jadi syirik tu. Ginilah contoh mudah-mudah lah. Ni sampai contoh dalam kehidupan kita. Kita punya bateri, panggil bateri telefon ke apa. Mana telefon kita tu banyak lagi dia punya bateri. Okey. Tapi bateri tinggal sikit dah. Kemudian alat pengecah tu pula terlupa nak bawa. Kemudian tempat tuju ni pula pakai GPS. Pakai GPS. Tak ada GPS tak jumpa cari. Tiba-tiba tengok di bateri telefon tu nak habis dah. Macam mana? Berbeza tak dengan kalau bateri telefon tengah banyak. Tu okey lah. Cari lah ke telefon. Ketika bateri tak ada, macam mana? Bimbang ke tak? Bimbang lah. Walahal yang menghidupkan telefon bukan bateri. Yang menghidupkan telefon perbuatan Allah. Tapi hati yakin dan bergantung kepada asbab. Itu hati orang awam. Pengajaran yang terpesong. Yakin di hati akan duit. Yakin di hati akan makan gaji. Yakin di hati akan asbab. Yakin di hati akan makhluk. Maka kufur, batal iman. Mensyirikkan Allah, tidak mentauhidkan Allah. Ini contoh pengajaran yang salah. Ini pengajaran yang salah. Yang mudah-mudah mengkufurkan orang yang beriman. Dan mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengajar seumpama ni pun, dia pun harap gantung ke asbab. Gantung ke asbab juga. Sama je orang awam ni begitulah. Lapor. Allah. Balik. Makanan siap dah. Orang macam hati. Memang kenyang lah hari ni. Lapor punya lapor. Balik. Tak siap lagi. Allah lah. Lapar sangat dah ni. Tapi kalau siap dah nasi, makanan, yakin dah, kenyang dah hari ni. Itulah orang awam. Ada ni. Orang yang tidak ada kedudukan basirah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bergantung kepada asbab. Sekarang ni bergantung kepada
CJ bergantung kepada makan gaji. Anak makan gaji belaka. Mak ayah rasa yakin masa depan mak ayah terjamin. Sebab apa? Sebab anak gaji besar belaka. Contohnya, dia pun bergantung kepada gaji anak dia. Itu kalau gantung pada gaji anak. Kalau diri sendiri yang bekerja, gantung ke gaji lah. Berapa sebulan gaji yang ditawarkan? Cukup bulan? Yakin. Duit masuk, hati pun rasa suka. Hujung bulan, duit kurang. Hati pun jadi kengeh gitulah. Nak kata apa tak tahulah. Hati jadi tak semangat sebab duit kurang. Kenapa ni? Dia yakin bergantung kepada asbab. Ini hati orang awam. Seumpama itulah. Faham tak ni? Ni contoh lain pun samalah. Kalau sidang pendengar sedang mengikuti radio Money FM. Sidang pendengar tekan untuk kuatkan suara. Yakin tak suara akan kuat? Yakin. Sidang pendengar turunkan dia punya volume dia. Yakin tak akan perlahan? Yakin. Tekan biar jadi besar. Suara jadi kuat. Yakin tak suara akan jadi kuat? Yakin. Walahal yang menjadikan suara kuat, yang menjadikan suara perlahan, bukan kerana kita tekan tu. Itu semua adalah qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua perkara yang kena amati. Pihak berkuasa agama kena amati. Pihak berkuasa masjid kena amati. Kita sendiri sebagai individu kena amati. Kita sendiri sebagai ketua keluarga kena amati nak bawa keluarga kita belajar tu. Ada pengajaran yang memang terpeson dalam bab qada dan qadar. Memang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dan ada pengajaran yang mudah-mudah mengkufurkan orang beriman. Dan mudah-mudah mensyirikkan mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kena ambil molek lah ni. Ini semua ada dalam rakaman-rakaman. Ini satu lagi contoh saya nak ambil. Ini biasa cakap lah. Kalau aku tak dok, kalau aku tak dok, tak jadi khija. Ada orang cakap gitu. Maka dikata dalam rakaman pengajaran salah tu, itulah syirik yang paling besar sekali. Syirik yang paling besar, bukan syirik kecil. Kalau aku tak dok, maka tak jadi khija. Dia kata syirik yang paling besar. Ni dalam pengajaran ni. Syirik yang paling besar. Dia cakap gitu tu sombong. Sombong bak salah lain. Ini bak akidah dikatakan syirik yang paling besar. Biasa je percakapannya. Kalau ayah tak ada di rumah, jadi macam-macam. Tengok sama tak sama? Sama je. Kalau mak tak ada rumah, mak tinggal rumah sehari je, tunggang langgang rumah. Kalau mak tak ada. Kalau mak tak ada tunggang langgang rumah, dah. Syirik yang paling besar gitu. Kalau cikgu tak ada, mana kalaulah yang tukang jaga tak ada, gitulah. Kalaulah di masjid itu Tok Siok tak mari masjid, Tok Siok uzur, masjid tu akan tidak ada orang yang cara. Kalau Tok Siok tak ada, kalau Tok Siok ada, barulah bersih masjid. Tu cakap sebab lah ke? Tapi kalau cakap tu kerana hati dia sombong, tu bab lain. Ni sebab peringkat dalam rakaman pengajaran. Kalau aku tak ada, maka tak ada khija. Itulah syirik yang paling besar dalam kehidupan kita. Tu. Tu kata sidang pendengar, ambil faham molek. Pegangan tetap pegangan sekalian qada dan qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Bercakap asbab. Kemudian hati itu yakin kepada asbab, lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kedudukan hati orang awam. Jadi kita ada masa lagi ni. Kita terus masuk kepada pembicaraan pekoh dalam kitab Safinatun Najah. Jadi selok Safinatun Najah ni sebagaimana yang kita maklumlah. Masa yang diberi adalah 45 minit. Kita ada lagi dalam 15 minit lagi. Kita mulailah baca pembicaraan bab pekoh dalam kitab Safinatun Najah. Yang saya pakai ni Safinatun Najah edisi Jawi. Sidang pendengar kalau pakai edisi Rumi,
Sidang pendengar tanda sendirilah. Tanda sendiri, muka surat berapa, apa semua. Yang mana seeloknya sidang pendengar masing-masing ada kitab lah. Ada kitab, walaupun saya baca tu sikit-sikit sangat saya bacanya. Tapi seeloknya ada kitab, kemudian ada buku catatan. Ada buku catatan untuk mencatat. Sebab kitab Safinatun Najah ni kitab kecil sahaja. Jadi pembicaraan tu saya akan bicara yang lebih panjang berdasarkan pada kitab-kitab yang lain lah. Jadi selain daripada sidang pendengar, seeloknya ada kitab Safinatun Najah dan bersekali dengan ada buku yang boleh buat catatan. Jadi kalau kitab Idaman Penuntut, kitab Safinatun Najah, minta maaf tersalah sebut nama kitab. Kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 3 bahagian kedua daripada atas. Yang mana hak edisi Jawi ni dia terjemahan tu di bawah. Hak Arab atas, hak terjemahan Jawinya di bawah. Kalau hak Rumi, hak Arabnya sebelah kanan, hak terjemahan Ruminya sebelah kiri. Kalau hak Jawi, hak Arabnya sebelah atas, kitab Safinatun Najah ni kitab Arab, terjemahan Jawinya di sebelah bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Alamatul bulughi salasun. Tamamu khamsa asyarata sanatan fi zakari wal unsa. Wal ihtilamu fi zakari wal unsa litis'i sinina wal haidu fil unsa litis'i sinina. Saya baca ikut baris tu. Terjemahan di bawah dia tu, alamatul bulughi salasun, bermula tanda, yakni alamat baligh itu 3. 3 tanda baligh. Berlaku salah satu daripada 3 ni, maka baligh sampai umur lah seseorang. Dia baligh ni memanglah bahasa Arab, tetapi bahasa Malaysia pun baligh jugalah. B-A-L-I-G-H, baligh. Gitulah ejaan dia. Kesalah pun tak tahu tu. B-A-L-I-G-H, baligh. Yang mana baligh ni bahasa Arab. Baligh ni orang yang sampai umur. Atau baligh orang yang sampai umur. Sampai umur ni apabila berlaku salah satu daripada 3 tanda. Yang mana 3 tanda ini, lelakinya 2 tanda daripada 3, perempuannya ketiga-tiga. Salah satu dari 3 tanda ini baligh kepada orang perempuan. Jadi salah satu dari 3 tanda ni orang perempuan. Orang lelaki hanya salah satu dari 2 tanda dia akan bicara di bawah nanti. Jadi 3 tanda atas orang perempuan yang baligh, 2 tanda atas orang lelaki yang baligh. Berlaku salah suatu. Yang mana kitab Safinatun Najah ni, sebelum daripada membicarakan hukum hakam, sebelum membicarakan siapakah yang ditaklifkan syarak. Siapakah yang ditaklifkan syarak. Mana ditaklifkan syarak ni? Mereka yang diberati hukum syarak pada mengerjakan. Mereka yang diberati pada syarak pada meninggalkan. Itu orang dipanggil orang mukallaf. Mukallaf itu isim fa'il. Mukallaf. Dan mungkinlah mukallaf ini pun jadi bahasa Malaysia. M-U-K-A-L-L-A-F. Tu mukallaf. Baligh bahasa Arab orang sampai umur. Mukallaf bahasa Arab
orang yang ditaklifkan syarak. Orang yang diberati syarak. Siapa mukallaf ni? Orang yang baligh serta berakal. Atau ambil jalan mudah. Jalan mudahnya, orang yang mukallaf ni, orang baligh serta berakal. Dalam kitab dia panjang lagi lah. Orang baligh serta berakal. Orang yang sejahtera panca indera, iaitu pendengaran dan penglihatan. Dan orang yang sampai seru. Itu dipanggil orang yang mukallaf. Orang yang ditaklifkan syarak. Orang yang diberati syarak. Orang yang ada hukum perintah agama, orang yang ada hukum larangan agama. Orang yang sudah ada catatan amalan, sama ada catatan amalan baik ataupun catatan amalan yang jahat. Itu orang yang mukallaf, yang ditaklifkan syarak, yang diberati syarak. Orang yang baligh sampai umur serta berakal. Dibaligh sampai umur. Tandaan 3 ni. Salah satu 3 tandaan bagi orang perempuan. 2 tandaan bagi orang lelaki ni. Sampai umur. Tapi akalnya tak betul. Akal dia tak siomang. Akal dia tidak siomang. Maka tidak mukallaf juga. Dia baligh serta berakal. Kemudian, tak apalah, saya baca dah kitab ni sebagai permulaan. Kemudian tak sempat nak menghuraikan, saya huraikan kemudian. Begitulah. Cuma kitab ni kira baca dah sikit tu. Baca dah. Alamatul bulughi salasun. Bermula tanda ataupun alamat baligh itu 3. Berlaku salah satu 3 bagi perempuan, balighlah dianya. Berlaku salah satu 2 atas orang lelaki, maka balighlah dianya. Dia panggil sampai umur. Kemudian dia berakal. Kemudian sejahtera panca indera. Ini ayat kitab lah. Ini saya tambah sikit ni, saya tambah. Sejahtera panca indera. Kita ada al-hawasul khamsah. Kita ada 5 panca indera. Panca indera penglihatan, panca indera pendengaran, panca indera rasa, panca indera bau, panca indera sentuh. Mungkinlah bahasa standard sebut deria. Deria rasa, deria bau, deria sentuh. Yang mana contohlah yang diuji, contohnya dahulu, orang yang diuji dengan penyakit COVID, hilang deria rasa dan hilang deria bau. Itu panca indera dia panggil. Jadi di tubuh kita ni Tuhan letak 5 panca indera. Panca indera penglihatan Tuhan letak di mata. Panca indera pendengaran Tuhan letak di genggam telinga. Panca indera rasa Tuhan letak di lidah. Panca indera deria bau Tuhan letak di hidung. Panca indera deria sentuh Tuhan letak di satu tubuh yang ada darah mengalir. Kalau di kuku, di gigi, di rambut tidak ada panca indera sentuh. Ni semua Allah jadikan belaka ni. Allah jadikan panca indera penglihatan, pendengaran, panca indera deria rasa, deria bau dia sentuh. Ini cerita asbab. Itu semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita melihat tetap qadar perbuatan Allah. Bukan panca indera di mata yang menjadikan bekas, tidak. Keesaan Allah pada perbuatan. Dapat melihat itulah perbuatan Allah. Dapat mendengar itulah perbuatan Allah. Dapat merasa manis ataupun masing, itulah perbuatan Allah. Dapat hidu bau wangi atau berbusuk, itulah perbuatan Allah. Dapat rasa benda tu kasar ke, benda tu licin ke, panas ke, sejuk ke, itu pun qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sandar kepada makhluk. Panca indera lihat kerana mata, duduk di mata. Panca indera dengar, duduk di telinga. Bila mata comel, boleh melihat. Telinga comel, boleh mendengar. Tapi sebenar-benarnya itu asbab. Hakikatnya, boleh melihat perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Boleh mendengar perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Tapi kita cakap, matalah boleh melihat. Telingalah boleh mendengar. Dan di hati kita, ketika melihat,
kita rasa perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Kita mendengar, kita rasa perbuatan kita bukan perbuatan Allah. Tak ada salah apa pun waktunya. Ni pekoh-pekoh ni pergi pada bab pegangan. Jadi sejahtera panca indera, ni takat yang sempat saya bicara untuk petang ini. Sejahtera panca indera dengan bahawa dia tidak dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak sekaligus. Kalaulah seseorang dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak sekaligus, maka tidak mukallaf. Lahir-lahir dia gitu dah. Dan ini pernah diceritakan oleh orang yang belajar dalam kelas saya, mokcik, ada seorang mokcik dia cerita, dia ada kenal seseorang yang dilahirkan dalam keadaan matanya buta, telinganya pekak. Umur balighnya sudah melebihi umur 15. Akalnya biasa, akal dia molek. Tetapi dia tidak mukallaf sebab dia tidak boleh melihat dan tidak boleh mendengar serentak kedua-dua. Jadi ilmu pengajaran ni, dua panca indera yang paling utama. Dengan penglihatan boleh dapat ilmu, dengan pendengaran boleh dapat ilmu. Tiba-tiba penglihatannya tidak dapat, pendengar tak dapat, maka tidak ada hukum, tidak ada hukum atasnya. Adapun seseorang tua-tua, timbul nyakit kecil manis contohnya, tiba-tiba matanya tak nampak, capu telinga pula berat, tak dengar. Tu mukallaf tu. Hak saya sebut tadi ni, dilahir dalam keadaan tidak dapat melihat buta, dalam tidak dapat mendengar pekak, maka dia tidak mukallaf. Adapun lahir dalam keadaan buta, telinga dengar, mukallaf apabila sampai umur baligh. Dia dilahirkan dalam keadaan mata comel tapi telinga pekak, mukallaf. Bila sampai umur baligh serta berakal. Jadi alamat baligh ada 3. Pertama, sempurna umurnya 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Apabila dalam tempoh 15 tahun tu tidak keluar air mani dan perempuan tidak keluar haid, maka balighnya apabila cukup umur 15 tahun, 15 tahun Hijri. Bukan 15 tahun Masihi, 15 tahun Hijri. Jadi insya-Allah untuk tanda-tanda baligh yang 3 ni saya akan sambung pembicaraan di minggu hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fama sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.